wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ni kita diminta untuk buka kitab baru lagi. Buka kitab aja. Bila nak tutup kitab? Bila nak habis? Kitab Muhafiz Masbuk, karangan Ustaz Hassan bin Ahmad. Tapi hari ni mukadimah aja, kerana untuk sampai kepada perbahasan dia memakan masa tiga kali. Kalau baca laju-laju pun 2 kali. Masih lagi mukadimah dia 2 kali ataupun mungkin 3 kali. Jadi hari ni mukadimah, nak baca kata pengantar dan sebagainya. Kitab dia ni, kalau kitab saya ni lah, tapi nampak macam lain lah. Rumi. Rumi. Yang Jawi? Tak ada. Tu lain tu. Kitab saya ni ada 22 muka surat. 22 muka surat ni InsyaAllah dalam masa 1 tahun ataupun yalah, setahun lah. Yalah, tolak air raya memanglah nipis. Jangan lupa. Air raya memang tak ada dah. Lepas tu Syawal tak ada lagi. Tengah-tengah habis Syawal baru ada balik kan. Jadi setahun tu maksud sebenarnya mungkin 10 bulan lah sebenarnya setahun tu kan. Okay, lebih kurang je, lebih kurang. Ataupun yang macam ni kot. Macam ni pun tak ada juga. Ni yang ni tu yang paling baru kot, cetakan terbaru. Ni, saya ada 2 ni je lah yang saya punya versi. Saya beli dulu harga RM1. Yang ni lah. Tapi nak memahamkan dia RM1 je pun macam rasa macam tu. Ilmu yang ada kat dalam ni, Masya Allah, tak ternilai dengan duit tu. Malah nak khatam pun makan masa setahun. Itu pun kalau tak banyak cuti. Kalau kejap-kejap cuti. Baik, kitab kita dikarang oleh Ustaz Hassan bin Ahmad dan pencetakan tu dicetak oleh Ja'far Awas, Kota Baru sana. Kita akan membincangkan tentang perbahasan Muwafiq Masbuk. Muwafiq Masbuk. Tapi untuk kali ni cuma mukadimah. Kita nak baca kata penghantar. Boleh kata saya baca je lah. Kita syarah sikit-sikit aja pada malam ni. Kata pengantar, muka surat pertama tu kan. Muka surat pertama tak kata pengantar? Sama? Sama lah tu. Cuma depan aja lain. Dalam sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati itu apa? Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad
Rasulullah. Banyak salah baris ni, tapi kita baca je lah kan, bukan ke situ kita punya tujuan tu. Sebab bila daripada Jawi tak dirumikan, itu yang macam-macam jadi tu. Tapi itu bukan perbahasan kita lah. Banyak salah baris. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memandangkan masalah muafiq dan masbuk itu merupakan perkara yang amat penting dan wajib diketahui oleh semua para makmum dan seluruh umat Islam. Kenapa dia kata semua para makmum? Sebab imam dia tak ada muafiq masbuk. Sembahyang seorang pun tak ada muafiq masbuk. Sebab tu makmum yang kena tahu ni. Cuma kalau imam tahu, dia boleh buat sesuatu lah supaya makmum dia kat belakang tu boleh tolong makmum. Seluruh umat Islam amnya, kerana masalah itu mempunyai kaitan rapat dengan ibadah solat. Sembahyang bagi seorang makmum tidak akan menjadi sempurna dan sah. Tak jadi sempurna dan sah. Tak jadi sempurna dan tak sah, tu maksud dia. Selagi mereka jahil, tak tahu dalam masalah itu, masalah muafiq masbuk. Lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq masbuk. Kesianlah orang yang tak semayang, ataupun orang yang tak belajar, dia semayang kat rumah, tak pernah datang majlis ilmu, tak pernah datang surau masjid, jarang datang. Dia cuma ahli sunnah wal jamaah, dengan maksud ahli sunat wal jumaat aja. Semayang sunat raya dengan semayang jumaat tu je dia datang. Jika semayang dia salah, kita kata okey lah. Bukan okey, padan lah pun. Yang kita sedih dan risau orang surau masjid. Itu yang sedih. Orang yang memang datang sekali-sekala tu tak sedih pun, memang patut pun kalau tak sah semayang dia. Sebab apa? Dia melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq masbuk. Tetapi apa yang berlaku kepada masyarakat umum pada masa kini, bahawa pada kebanyakan mereka menjadi kesukaran untuk memahami masalah muafiq masbuk dengan tepat mengikut hukum fiqh. Ya, betul. Boleh jadi sebab-sebab tu, kesalahan berlaku tu, boleh jadi kesukaran yang mereka hadapi itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya disebabkan buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan masalah muafiq dan masbuk dengan cara yang mudah serta dengan bahasa yang senang adalah sangat berkurangan sekali. Waktu tu lah, waktu 80-an ke apa ni, waktu tu lah, lama dah. Mana tengok, tak ada tu tarikh. Waktu dia, waktu dikarang. Sekarang lagi lah. Sekarang tak tahulah, sekarang mungkin ada kot kitab yang menggunakan bahasa yang mudah. Tu dia kata, boleh jadi sebab tu tak ada buku, tak ada kitab yang menerangkan muafiq masbuk dengan cara yang mudah dan bahasa yang mudah. Atau boleh jadi juga, ini yang sebenarnya, yang tadi tu saja je nak lapik, ni yang sebenarnya. Atau boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang sentiasa dalam kesibukan mencari nafkah hidup, kerja lah, sehingga kan tidak ada masa dan ruang untuk membaca dan mengkaji, maksudnya mengaji, belajar dalam kitab-kitab fiqh berhubung masalah ini maksud, ini yang sebenarnya. Yang tadi tu saja, takkanlah tak ada kitab. Zaman Imam Syafi'i dah berlambak dah kitab muafiq masbuk. 1000 tahun lepas dah ada dah. Takkanlah tiba-tiba zaman tu sekarang tak ada. Dia saja je dia nak berlapik. Yang sebenarnya nak bagi tahu sibuk kerja, sampai kan tak belajar. Walau apa saja alasan yang menghalang umat Islam memahami masalah muafiq masbuk, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian berterusan. Tak kisahlah cari salah buat apa, cari salah orang buat apa. Orang tu salah, orang ni salah buat apa. Cari. Tak ada ustaz mengajar, nak macam mana? Tak ada ustaz mengajar pula, tak ada orang nak belajar, nak macam mana? AJK tak letak tajuk tu, dia sibuk letak tajuk lain. Atau kitab-kitab yang ringan, nak macam mana? Itu cari salah orang. Tak payahlah. Apa alasan sekalipun, dia kata, atas apa alasan sekalipun, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian berterusan. Tak boleh biar macam ni. Malah menjadi tanggungjawab fardu ain ke atas mereka, setiap orang yang nak sembahyang jemaah ni, yang nak jadi makmum ni, memahami hukum ini dengan tepat
Oleh yang demikian, saya dengan serba kekurangan dan tenaga yang daif ini, saya Ustaz Hasan bin Ahmad cuba menyusun risalah yang kecil ini bagi percetakan kedua. Kalau saya punya percetakan kedua yang ni berapa? Saya baca yang saya punya. Percetakan kedua juga. Hai. Kedua apa dah? Berapa puluh tahun. Okey. Dengan diberi nama Masalah Muwafiq dan Masbuk. Saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama, para guru agar memberi teguran jika terdapat dalam risalah kecil ini kekurangan dan kecacatan, dan kepada Allah Azza wa Jalla saya bermohon semoga memberi keberkatan di atas usaha yang kerdil ini. Ya, antara tanda kitab ni berkat, kalau saya ingat lagi tahun 80-an dah ada, tengok 80 berapa, 89 ke 88 dah ada. Sekarang masih lagi orang belajar, mana berkat lah. Dia senang je nak tengok kitab tu berkat ataupun tidak. Kalau kitab yang dipelajari beribu tahun, berkat sungguh. Kitab Quran daripada zaman Nabi sampai sekarang ada kan? Maknanya habis berkat lah tu, habis lah. Kitab Imam Nawawi dibaca daripada berapa ratus, 700 tahun lah, 800 tahun lepas sehingga sekarang, berkat tu. Macam tu lah, tu maksud berkat. Dibaca kitab tu secara berterusan. Antara tanda kitab ni berkat. Habis, baca laju-laju je lah. Sudah menjadi perkara yang lumrah, dah jadi biasa dah kedudukan sembahyang dalam Islam. Muka surat, dia tulis kat bawah tu, Al-Faqir Ilallah Hasan bin Ahmad, Kampung Tiong Dalam, Kota Baru, Kelantan. Sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam bahawa sembahyang merupakan tiang agama. Semua orang tahu, semua orang biasa dengar, as-salatu imaduddin. Salat tu imad, tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang maka dia telah meruntuhkan agama. Memang dah biasa dah kita dengar. Bila sebut tiang agama, kita kena fahamlah tiang tu sangat penting. Sangat penting. Kalau orang dulu panggil tiang seri tu, sangat penting tiang. Kalau rumah, bangunan masjid surau sekalipun buat renovation, nak besarkan, kadang-kadang kita boleh tengok tiang tu tak boleh buat apa dah. Sebab dia mula buat kecil dulu. Dekat dinding, dalam dinding ni ada tiang. Bila nak besarkan, pecahkan dinding. Tapi ada tiang tu yang sebelum ni tak nampak sebab duduk dalam dinding. Tak boleh ke ni? Tak boleh, nanti runtuh. Itu pentingnya tiang. Jadi pentingnya sembahyang macam tiang tu lah. Dengan tak ada tiang, runtuh lah. Sebab sembahyang ni tiang agama. Kalau tak sembahyang, runtuh apa? Runtuh agama. Runtuh agama. Rosak agama tu. Bila agama runtuh, semua boleh runtuh. Dengan agama runtuh, semua boleh runtuh. Dengan agama runtuh, macam mana agama boleh runtuh? Sebab tak sembahyang. Tak sembahyang, tak ada tiang. Tak ada tiang, runtuh. Bila runtuh agama, kesan dia adalah semua boleh runtuh. Akhlak boleh runtuh, adab boleh runtuh, peribadi boleh runtuh, keluarga boleh runtuh, cerai berai. Sebab tu satu je, sebab runtuh agama. Jadi kena jagalah agama. Macam mana nak jaga agama? Jaga tiang dia. Macam nak jaga tiang? Sembahyang. Bangunan boleh runtuh. Runtuh agama, bangunan boleh runtuh. Dengan runtuhnya agama, bangunan boleh runtuh. Boleh tak? Kat mana kaitan dia? Kata runtuh agama, semua runtuh. Jadi kalau runtuh agama, semua runtuh, runtuhnya agama dengan maksud tak sembahyang, maka agama runtuh. Runtuhnya agama, bangunan boleh runtuh. Macam mana bangunan boleh runtuh dengan runtuhnya agama? Bila tak sembahyang, nak buat bangunan, ambil projek bangunan, lepas tu nipu situ, simen kurang situ, tak runtuh. Stadium boleh runtuh dengan agama runtuh. Semua boleh runtuh. Jambatan boleh runtuh dengan runtuhnya agama. Sebab buat jambatan tu macam mana? Kurang ke situ, kurang sini, rasuah situ, rasuah sini, memang runtuh lah jambatan tu. Ekonomi boleh runtuh, kerajaan boleh runtuh, langit pun boleh runtuh. Dengan maksudnya kiamat. Dengan sembahyang tadi, dengan runtuhnya agama, runtuhnya agama kerana tak jaga sembahyang. Pentingnya sempurnakan agama, maka sempurna yang lain. Macam mana nak sempurnakan agama? Sembahyang.
maka sempurnalah yang lain. Dan ianya menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam. Oh, kasar. Kasar kalau faham apa tu. Sembahyang tiang agama, sembahyang tak sembahyang runtuh agama. Tak sembahyang, sembahyang itu pemisah di antara Islam dan kafir. Jadi orang tak sembahyang bukan kata kafir, tapi itulah sikap perangai. Orang kafir kan tak sembahyang, maka orang Islam tak sembahyang tu dia ambil perangai orang kafir. Garis pemisah. Sehingga di akhirat nanti bahawa amalan manusia yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahyang, sebagaimana sabda Rasulullah. Dia kejap gini. Dia ada dua perkara kat sini. Amalan dari segi amalan zahir, sembahyang yang pertama. Dari segi amalan batin, akidah yang pertama. Dia bukan ni, kalau kata sembahyang. Jadi maknanya yang pertama sekali dicek di akhirat nanti adalah sembahyang. Sembahyang itu ibadah zahir. Dia tak cek zakat ke puasa, tak. Cek apa dulu? Sembahyang dulu. Itu yang nampak. Tapi yang dalam cek akidah dulu. Jadi bila cek akidah rosak, sembahyang tak cek dah. Jadi sebenarnya sembahyang ni nombor 2 lah sebenarnya, bukan nombor 1. Cuma boleh kita kata nombor 1 ibadah zahir. Dia tak tengok haji, tak tengok sembahyang dulu. Sembahyang sempurna, maka yang lain tu semua mudah. Itu dari zahir. Tapi sebelum cek sembahyang, dia cek akidah dulu. Akidah tak sempurna, akidah bukan akidah jalanan yang macam mana Nabi bawa, sembahyang tak cek dah. Walaupun sembahyang tu sempurna sekalipun. Jadi yang dimaksudkan dengan, sebab tu kata amalan tu. Amalan manusia yang pertama dihisap. Amalan. Amal ni buatlah. Amal. Makanya zahir. Sebagaimana sabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Mula-mula sekali yang dikira, yang dihisap pada seorang hamba itu di hari kiamat nanti as-salah, iaitu sembahyang. Macam mana terjemahan? Perhitungan yang mula-mula sekali dilakukan ke atas seorang hamba di akhirat nanti ialah sembahyang. Okey. Fa in saluhat saluhasairu amalih. Jika baik sembahyang, jika soleh sembahyangnya, baik sembahyangnya, maka baik segala amalan lain. Maksud baik itu yang lain tu mudah. Kira mudah aja. Okey. Ataupun itulah petanda. Baik sembahyang ni, senang sembahyang, sempurna sembahyang, yang lain tu petanda senang nanti. Okey. Petanda amalan-amalan yang lain. Wa in fasadasa iru amali. Kalau sembahyang rosak, maka ibadah amalan-amalan yang lain turut rosak ataupun semakin rosak. Jadi penentu untung baik ke untung buruk kita ni adalah kesempurnaan solat. Jika tak solat ataupun solat tapi solat tu rosak, dikira tak solat, maka amalan tu rosak. Maka amalan-amalan lain pun rosak. Walaupun rupa kita rupa sembahyang, nampak macam rupa sembahyang, tapi sebenarnya tak sembahyang. Inilah yang dimaksudkan dengan surah Al-Ankabut, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sembahyang. Tengok dalam Quran, dalam hadis tak ada suruh buat sembahyang ataupun suruh sembahyang, tak ada. Sembahyanglah kamu, tak ada. Yang ada dirikan sembahyang. Bila sebut mendirikan, nak sembahyang tu bermula daripada dalam toilet rumah. Tu diri. Kalau sembahyang yang kita tengok duduk apa? Rukun kita tu lah, bacaan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Itulah. Itu sembahyang yang kita panggil. Itulah solat. Tapi itu dia panggil buat solat, melakukan solat. Tapi kalau mendirikan solat, di rumah lagi tu, dalam toilet, buang air kecil, buang air besar tu, masa tu dah sembahyang tu. Nak mendirikan sembahyang. Macam mana dengan istinjaknya, macam mana dengan istibraknya, macam mana dengan najisnya, macam-macam lagi di rumah. Macam mana dengan pakaian di rumah, semua di rumah lagi. Bermula jika nak mendirikan sembahyang. Tapi sekadar nak sembahyang, masa takbir tu lah, Allahu Akbar, itulah sembahyang. Masa itulah sembahyang. Tapi yang kata tidak, mesti aqimis salah, diri.
Diri sembahyang, dirikan sembahyang, dirikan sembahyang. Jadi antara dirikan sembahyang adalah tahu syarat dan rukun. Kalau jadi makmum, tahu syarat qudwah dia panggil. Syarat untuk ikut. Nak ikut dalam sembahyang, dia ada syarat. Kena tahu syarat-syarat tu. Termasuklah muafiq masbuk. Termasuk muafiq masbuk. Jadi aqimis solat, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Perkara fahsya yang berkaitan dengan nafsu-nafsu tu. Maka solat ni akan cegah. Dan mungkar, kejahatan-kejahatan lain pun solat dapat cegah. Solat yang macam mana dapat cegah? Sebab ada orang solat jahat dia buat juga. Ada. Jadi solat macam mana? Solat yang mendirikan solat, bukan yang buat solat. Maka penting perkara ni, sebab perkara ni khususnya untuk orang, istilah dia panggil orang surau masjid. Orang yang datang surau masjid dah. Orang yang pakai kepiah, orang yang pakai kain, pakai baju Melayu, orang pakai jubah, orang pakai serban ni. Jadi kesianlah kat dia. Orang yang tak pakai tu, yang jenis sembahyang ikut dan tu, memang biarlah dia. Memang patut, memang layak pun menjadi gitu. Tapi ni yang kesian. Sebab itulah kena mendirikan sembahyang. Sebab kita dah ada satu jalan dah cantik dah, iaitu nak pada agama. Tu dah cantik dah. Cuma tak naknya nak saja agama, tapi ilmu untuk mengamalkan agama tu tak ada. Dia tak cukup semata-mata dengan semangat. Semangat tak cukup. Semangat perlu ada. Ilmu saja tak cukup. Ilmu je ada, tapi semangat nak buat tak ada. Tak guna juga. Semangat nak, tapi tak nak semangat semata-mata. Nak semangat dan ilmu untuk melaksanakan semangat kita. Apa yang kita semangatkan tadi. Kita semangat meniaga, boleh? Semua orang semangat meniaga. Tengok orang tu berjaya, semangat meniaga, pergi meniaga. Tengok, tak sampai 3 bulan bungkus. Dia tak boleh semangat aja. Tak boleh. Dia semangat, dia kena ada ilmu. Dan dia tak boleh ada ilmu meniaga dia macam ni, tapi malah meniaga. Tak jadi juga. Maksud tak jadi, maksud tak meniaga juga. Sebab apa? Malah dulu-dulu boleh lah, sekarang malah. Kenapa? Ilmu banyak, tak guna juga. Tak guna dengan maksud tak jadi apa-apa pun. Macam tu juga ibadah. Semangat perlu, tapi jangan semangat saja. Kalau semangat saja, kata Imam Ghazali, fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Ibadah tu jadi debu berterbangan saja. Apa yang kita buat jadi debu saja. Mesti kena ada sandaran ilmu. Mari kita baca lagi. Man hafaza 'alaiha. Sabda lagi. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Sesiapa yang menjaga sembahyang, kanat lahu nuran, maka dengan sembahyang nanti dia akan dapat cahaya. Wa burhanan, dia dapat bukti. Wa najatan, dia dapat berjaya. Dia berjaya. Bila ni? Yaumul qiyamah. Cahaya. Kat mana dapat cahaya sembahyang ni? Nak sembahyang wajib wuduk. Nak wuduk, kesan daripada wuduk di akhirat nanti dia akan bercahaya. Ghurran muhajjalin. Bercahaya dekat muka, bercahaya kat tangan, bercahaya kat kaki. Nabi kenal umat dia daripada cahaya tadi. Umat yang lain tak ada cahaya sebab mereka tak ada wuduk. Mereka sembahyang ada, tapi cara lain. Kita ada wuduk. Dengan wuduk ni Nabi kata, umatku mari sini. Nabi nak tolong kita lah. Nak bagi minum dekat telaga Kautsar, dekat haud Nabi, kolam Nabi. Minum takkan haus dah sampai bila-bila. Tak haus sampai bila-bila dah. Jadi Nabi nak tolong kita. Di sinilah berlakunya peristiwa yang dikisahkan, ada malaikat tahan tu. Nabi dah panggil umatku mari sini. Nabi kenal macam mana? Antara yang Nabi boleh kenal, antaranya selalu selawat. Nabi kenal kerana selawat tu, Nabi dah jauh kan. Selawat itu dibawa oleh malaikat yang ditugaskan untuk bawa selawat semata-mata. Pergi bagi tahu Nabi. Nabi jawab. Nabi lama-lama Nabi kenal lah. Satu cara. Kalau kita selawat biasa-biasa dengan berapa juta, tak tahulah berapa puluh juta ke berapa, saya tak kerti nak 100 juta orang ke, berapa ratus juta orang ni. Maka macam mana Nabi nak kenal? Dengan cahaya tadi tu. Tu dapat cahaya tu. Dapat cahaya dekat.
Cuma itu yang berlaku, ada malaikat tahan, tak bagi. Nabi marah, Nabi kata, umat aku, bukti ada cahaya, ghurran muhajjalin. Dia kata, memang dia umat kau, tapi apa yang kau suruh buat, dia tak buat. Apa yang sunnah-sunnahmu dia tak ikut dan sebagainya lah, panjang lah cerita. Nabi malaikat kata, Nabi pun kata, pergi, aku tak mengaku umat. Tu yang kata biasa kita dengar, jangan buat gini, Nabi tak mengaku umat. Jangan buat gini, Nabi tak mengaku umat tu kan. Macam LGBT tu kan, antara kan. Nabi kan tak mengaku umat, kan banyak lagi yang Nabi tak mengaku umat. Yang itu Nabi tak. Walaupun ada cahaya, dengan maksud walaupun sembahyang. Kemudian berjaya di akhirat nanti jika wa man lam yuhafiz 'alaiha, kalau tak jaga pula, lam takun lahu nurun, tak adalah cahaya, wala burhanun wala najatun, tak adalah cahaya dan tak adalah bukti berjaya dia dekat akhirat nanti, tak adalah. Wa kana yaumul qiyamati, dekat hari kiamat nanti, dia akan duduk bawah bendera siapa? Dia ada bendera masing-masing. Setiap Nabi dia ada bendera lah, istilah kita panggil, bendera masing-masing. Semua umat dia pakai ikut dia. Mereka yang Nabi, mana-mana Nabi lain tak mengaku umat dia, kerana tak dengar cakap, tak dengar kata ni, maka dia duduklah dekat bendera orang-orang kafir ke, orang pembesar-pembesar kafir ke waktu tu. Jadi ini orang yang tak sembahyang ni, dia akan duduk bawah bendera ma'a Qarun. Qarun bawa satu bendera. Qarun ni yang orang kaya lah. Kaya kan, harta karun kan, orang kaya. Jadi maknanya, apa maksud dia kat sini? Kenapa Nabi kata dia akan bersama Qarun? Kita tengok Qarun macam mana. Qarun dia Qarun sepupu Nabi Musa. Dia miskin, anak ramai, susah hidup dia. Dia minta Nabi Musa ajar dia sesuatu untuk senangkan hidup dia, supaya mudahlah dia nak beribadah. Tapi bila dah Nabi Musa dia macam-macam lah kata riwayat tu, tapi ada yang Israeliat dia kata dia boleh buat emas dan sebagainya. Tak apalah, tak penting. Akhir sekali kaya. Lepas kaya dia lupa, tak nak bayar zakat dan sebagainya, lupa. Macam tu lah kita pun nak. Mula-mula masa nak beli rumah dulu, muda-muda dulu, pilih apa? Yang orang ni pilih apa? Cari dekat dengan apa? Cari kat masjid tak? Senang nak sembahyang. Lepas tu lepas dah duduk, ada datang. Itulah. Mula-mula tu ya. Tak boleh, tak nak duduk sini. Sini mahal sikit. Mahal pun tak apa, dekat dengan masjid. Senang. Senang apa? Okay. Lepas tu Qarun ni dia sibuk dengan harta dia, sehingga kan dia melanggar perintah Allah. Okay. Jadi Qarun ni, begitulah juga kita. Sesiapa yang tak semayang kerana harta, sama macam Qarun, duduk belakang Qarun. Qarun lah ketua dia nanti. Sebab Qarun kerana harta tak semayang. Dia kerana harta juga, cari makan apa semua, sampai tak semayang. Kejap, tak semayang ni, tak semayang yang memang tak semayang, ataupun semayang tapi salah. Sembahyang jadi makmum tapi tak sah semayang makmum tadi, kerana tak faham muafiq masbuk. Itu nama tak semayang juga. Jangan kita tengok hanya orang yang tak semayang aja. Orang yang semayang tapi salah juga namanya tak semayang. Lepas tu dia bagi contoh Firaun. Firaun sebagai contoh kuasa lah Firaun kan, raja, kuasa. Maka sesiapa yang tak semayang kerana kuasa, sibuk duk lobi situ, lobi sini, lobi situ, lobi sini, pergi sana, pergi sini, sampai tak semayang, ataupun sampai tak sempat nak mengaji tentang semayang, menyebabkan semayangnya tak sah, sama je tu, maka dia akan duduk bawah bendera Firaun. Geng-geng berpangkat. Dan apa tu? Abi ya? Abi ya? Bukan Abi, Ubay. Jawi betul. Rumi salah. Jawi betul. Bukan Abi. Oh iyalah, kalau tak ada baris nampak macam Abi. Oh, Ubay. Mana Abi, nama orang? Abi bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Dalam sejarah Qarun dengan Firaun zaman Nabi Musa.
Ubay bin Khalaf zaman Nabi kita. Kenapa Ubay bin Khalaf terselit kat sini? Letaklah Namrud ke apa ke yang lama-lama. Kenapa letak Ubay bin Khalaf? Letak Haman ke? Kan? Arkitek Firaun ke, Haman ke? Letaklah yang dulu-dulu. Maksudnya, letak tu maksudnya Nabi sebutlah yang orang-orang dulu. Tiba-tiba je ada Ubay bin Khalaf. Sedangkan Ubay bin Khalaf ni zaman Nabi tu. Zaman barulah maksudnya. Zaman baru. Maksudnya, Ubay bin Khalaf ni, dia seorang peniaga. Dia seorang peniaga. Dia seorang peniaga yang mana maksud di sini orang yang berniaga sampai tak semayang. Betul lah. Ataupun orang yang berniaga tapi semayang, tapi semayang dia tak didasari dengan ilmu, cuai dalam menuntut ilmu, tak sempat nak menuntut ilmu sebab sibuk dengan perniagaan, maka semayangnya tak sah, macam tak semayang. Maka dia duduk di bawah bendera Ubay bin Khalaf. Dia bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Yang fasih baca Quran tu Ubay bin Ka'ab, takut salah pula. Ini Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni banyaklah cerita dia, cerita ringkas-ringkas lah. Cerita Ubay bin Khalaf ni, dia memang benci. Dia memang benci kat Nabi. Sebab tu dia letak sebaris dengan Firaun lah, Haman lah, sebaris dengan Qarun. Dia memang benci sangat kat Nabi. Tapi dia tahu Nabi betul. Dia tahu Nabi tu benar, betul. Tapi dia benci. Sebab dengan sebab Nabi ada, dia bisnes dia berkurang. Itu ni riba, ni tak boleh, ni tak boleh. Pecahkan berhala. Berhala Lata dan Uzza, ada orang buat bisnes tu. Nak tawaf Kaabah, telanjang. Telanjang kena tawaf Kaabah tu. Bila telanjang, pakat-pakat ambil baju-baju. Lepas tu tak boleh ambil dah. Ambil baju, dalam tu ada duit, ada apa. Yang buat bisnes tawaf ni, untung. Tiba-tiba Nabi pecahkan kan. Kena tutup aurat dan sebagainya. Dia orang punya bisnes banyak kurang. Jadi Ubay bin Khalaf ni marah, tapi dia tahu Nabi betul. Dia tahu Nabi ni memang Rasul yang benar, tapi dia tetap marah juga. Yelah, sebab kebanyakan semuanya tahu Nabi ni benar. Cuma itulah, kadang sebab pangkat, kadang sebab jawatan, kadang sebab macam-macam yang dia tak nak terima. Hercules pun tahu Nabi tu betul. Hercules tu, Kaisar Rom, dia tahu Nabi betul bila Nabi hantar surat suruh beriman, ataupun beriman, ataupun kalau tak nak beriman, duduk bawah Islam, bayar ufti. Dia tahu. Pembesar dia tak bagi. Pembesar Hercules yang tak bagi. Dia tahu ni benar. Kisah-kisah lain. Ubay bin Khalaf ni memang pelik, jahat. Dia pernah bela seekor kuda kecil. Dia kata dekat Nabi, dia panggil Nabi, dia kata, kau tahu ni kuda ni aku punya. Ni aku punya ni kuda ni. Oh, engkau punya. Okey. Tu je nak bagi tahu. Tak, kuda ni aku bela. Oh. Aku nak bagi dia makan banyak-banyak. Apa benda dia ni? Nak cakap apa ni? Bila dia banyak-banyak, dia cepat besar. Bila dia dah besar, aku nak naik dia. Aku naik dia, aku bunuh kau. Dia kata kat Nabi. Aku situ dia nak pergi. Aku akan bunuh kau dengan naik kuda ni. Nabi kata, insya-Allah, aku yang akan bunuh kau. Nabi kata, masa perang Uhud, panjang tu saya pendekkan. Perang Uhud, dia masa tu, ketika perang Uhud tu dah besar dah kuda dia tu. Dia naik kuda betul, dia cari Nabi. Dia nampak sahabat dah buat ni dah buat apa, benteng. Biar sahabat nak syahid aja. Nabi kata jangan. Babak, cari ambil satu tombak, tepi. Biar dia dengan aku. Aku nak settle dengan dia. Sebab dia kata dia nak bunuh aku dulu. Aku kata insya-Allah aku akan bunuh dia. Boleh. Jauh, dah dekat sikit balik. Kena sikit. Luka. Macam darah, ambil plaster tanpa settle. Lepas tu dia patah balik, jatuh, dia patah balik, lagi patah balik. Betul luka sikit. Alah, hai. Sikit aja kena tepi ni. Masa tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Dia pergi mengadu, Allah ambillah aku, jahanam lah aku, matilah aku. Abu Sufyan kata, apa benda? Luka sikit je. Tengok Abu Sufyan, cala kat badan dulu punya, tak mati-mati pun. Ini cala sikit, seminggu hilang, parut-parut pun tak ada. Sikit, itu je. Dia kata, memang sikit. Tapi kau tahu tak siapa yang baling ni? Muhammad yang baling. Kalau Muhammad cakap, dan dia pernah cakap kat aku, dia nak bunuh aku. Kalau dia kata nak bunuh aku yakin dia akan bunuh aku. Dia yakin. Tapi tak beriman tak juga. Dia yakin. Habislah. Akhir sekali betul. Balik daripada peperangan Uhud tu, dia mati dalam perjalanan. Mungkin nak kata apa? Apa bahasa dia panggil? Bakteria. Ada masalah sikit kat sini, lama-lama buruk, mati.
Nak kira bukan mati kerana lembing, tapi itulah dia punya punca tu. Banyak lagi cerita dia ni. Sehingga kan ada ayat Quran turun sebab dia kata apa? Dia kata tulang belulang ni tak boleh hidup balik. Dia ambil tulang, dia letak hembah depan Nabi. Ni, kau cakap boleh hidup balik nanti dekat akhirat ke apa benda kau cakap ni? Hidupkan sekarang. Macam tu. Akhirnya turun ayat Quran. Bab lain tu. Dan sabdanya lagi, bainar rajul wa bainal kufr tarkus salah. Batasan pemisah. Batasan mana hilang pula. Batasan pemisah antara seorang itu dengan kufur ialah tinggalkan sembahyang. Maksudnya di antara Islam dengan kafir adalah sembahyang. Kasar ni. Kalau rasa di hati ni. Dari keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang ke atas setiap individu Muslim merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan untung rugi nasibnya di alam akhirat bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati, mendidik jiwa, mengajar seorang itu akan ada adab perhambaan dan menanam dalam hati kebesaran Allah. Inilah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah, sembahyang dapat cegah perkara keji dan munkar. Tiba-tiba sembahyang tapi buat juga perkara keji, buat juga perkara munkar. Maknanya sembahyang tu problem. Ada something wrong somewhere. Kena check kat mana problemnya. Tu hati-hati tu. Oleh mana menunaikan sembahyang? Okey. Ada adab perhambaan. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu, kita baca laju aja ni sampai berapa muka surat ni? Sampai muka surat 10. Barulah baca sebagai baca sebagai dua kali sebulan. Ini baca laju mukadimah. Oleh itu, setiap Muslim dan Muslimah, jangan lupa, orang perempuan paling kesian. Orang lelaki dah kesian dah. Lelaki mana? Lelaki yang datang solat jemaah tapi menyebabkan datang solat jemaah tu tak sah sembahyang dia, sebab dia tak faham muafiq masbuk. Kalau dia sembahyang kat rumah lelaki tu, walaupun dapat satu, sah. Tu yang kesian, tak kesian ke? Dia nak 27, last kali bukan dapat satu, dapat kosong. Kosong tu maksud tak sembahyang. Orang perempuan lagi lah. Orang perempuan, dia tak ada tuntutan untuk solat jemaah. Cuma kalau dia solat jemaah boleh, sunat. Cuma tak ada tuntutan. Lelaki ada tuntutan. Fardu kifayah, setengah ulama kata sunat muakkadah. Jadi, orang perempuan dia tak ada. Dia saja datang kerana dia baik. Dia orang baik, dia datang sembahyang. Dengan sembahyang jemaah, tak sah. Allah, sedih. Baik sembahyang kat rumah. Dan memang tempat sembahyang orang perempuan kat rumah. Nampak? Dia nak buat baik, tapi last kali niat nak buat baik tu menyebabkan sembahyang tak sah. Allah. Tu kata, niat saja, niat baik saja tak madai. Muslim dan muslimah yang nak jadi makmum, hendaklah ada cara nak selesaikan. Ada cara. Nak tak nak belajar muafiq masbuk tapi sah. Ada. Jangan lambat. Sentiasa imam takbir, makmum turun takbir. Macam tu tak ada masalah. Tak ada muafiq masbuk lah. Tapi boleh ke gitu? Mesti ada kadang-kadang lambat. Lambat ni yang problem ni. Oleh itu setiap Muslim dan Muslimah hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul dan tepat sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti faham rukun dan syaratnya, sah batalnya. Rukun dan syaratnya ni solat jemaah tau, bukan solat. Kalau rukun dan syarat solat, sembahyang jemaah pun kena patuhi, sembahyang seorang pun kena patuhi. Kita tak bincang pasal tu, kita bincang pasal solat jemaah jadi makmum. Jadi mesti faham rukun jadi makmum, syarat jadi makmum, bukan rukun sembahyang. Rukun sembahyang tu memang kena tahu, bukan yang 13 tu. Syaratnya, sah batalnya. Sah apa ni? Sah jadi makmum, batal jadi makmum. Bukan sah batal sembahyang. Sah batal sembahyang bab lain. Perlu mengetahui segala peraturan dan adabnya. Masbuk dan muafiqnya. Jika ia menjadi makmum dan wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam jika ia hendak menjadi imam dalam sembahyang jemaah dan Jumaat. Sikit sangat syarat jadi imam, 7.
ada berapa belas? 19, 18 atau 19, ada khilaf sikit. Nak jadi makmum 18, 19 syarat. Nak jadi imam 7 saja. Jadi berebutlah nak jadi imam sebab 7 syarat je. Nak jadi makmum 18, 19. Memandangkan kedudukan sembahyang adalah besar dan pokok agama, maka sebahagian sahabat Rasulullah SAW dan sebahagian ulama tabi'in ni yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat, dan sebahagian daripada ulama-ulama kemudian tabi'in dan kemudian sampai sekarang berpendapat bahawa orang-orang Muslim yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja hukumnya kafir. Sudah, tak ada apa dah lah. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja hukumnya kafir. Siapa cakap ni? Sahabat-sahabat yang berpendapat demikian seperti Umar bin Khattab, orang garang, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, orang pandai tafsir ni, Ibn Abbas, Mu'az bin Jabal, pemanah tepat, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi sebahagian yang lain pula, nasib baik ada khilaf. Tidak habis kafir habis yang tak sembahyang. Sebab ada khilaf. Tetapi sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja selama tidak mengingkari tentang wajibnya, maka hukum orang itu adalah fasik. Fasik maksudnya tak kafir, tapi fasik lah, asi, berdosa lah, berdosa besar, tinggal sembahyang. Yang ni yang kita duk pegang. Ini yang kita duk pegang. Daripada ulama yang lain, malah para sahabat kata kafir tadi, dia ambil daripada hadis man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, maka kafir yang nyata. Bukan kafir biasa, kafara jihara, nyata kafir. Tak nampak lagi kekafiran dia bila tinggal sembahyang. Jadi maka yang kata sahabat-sahabat tadi dan para ulama yang sepakat, dia kata kafir. Kafir itu kafir asyhadu. Asyhadu balik. Bila jadi kafir asyhadu, makna murtad. Bila murtad, semua kebaikan dia buat ketika Islam semua batal tau. Dia punya amalan, walaupun dia buat tu ketika Islam, batal semua. Batal, pahala batal. Ianya tak batal, tak kena qada balik sembahyang dalam Islam. Zakat dalam Islam tak kena qada, tapi pahala semua batal. Risau je. Sebab Nabi kata yang nyata, ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang ambil kafir nyata memang kafir asyhadu. Satu-satunya pendapat Imam Ahmad, dia kata tinggal sembahyang kafir. Nasib baik dia seorang aja. Nasib baik yang lain tak kata gitu. Yang lain kata tak kafir. Habis tu kafara jihara, kafar, kufur kan tu. Apa maksud dia? Kufur banyak jenis. Antara kafir adalah kafir yang nyata. Apa dia? Adalah kufur nikmat. Kafir juga. Maka maksud Nabi itu adalah kufur nikmat. Allah dah bagi macam-macam nikmat, tak semayang, maka kafir. Kafir mana satu ni? Kafir asyhadu. Bukan. Kafir nikmat. Kufur nikmat. Maka kufur nikmat tak ada asyhadu balik lah. Semayang yang lama memang sah. Semayang yang lama, ibadah yang lain-lain masih lagi ada pahala. Kufur nikmat, asyik baik lah. Yang tinggal semayang dengan sengaja. Yang tak sengaja tak apa. Itu pendapat yang lain, termasuk Imam Syafi'i dan sebagainya lah. Tapi fasik tu ada lah. Apa maksud fasik? Fasik tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi. Kalau anak nak nikah tak boleh jadi wali. Fasik, kena taubat. Buang fasik dulu. Bukan kata fasik je pun tak apa lah, fasik janji tak kafir. Yelah, memang tak kafir, tapi fasik tu besar. Fasik tu malah, fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan tak bertaubat, ataupun orang yang melakukan dosa kecil tapi berterusan. Tu fasik. Tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi tu. Nampak anak bulan raya, beritahu qadi tak boleh terima. Tak nampak. Ada orang lain nampak, orang lain tak nampak, maka esok tak raya. Sebab fasik. Okay. Tetapi ia hendaklah dipenjarakan sehingga kena penjara, ta'zir, hingga tunaikan sembahyang supaya dia tidak menjadi ikutan yang buruk kepada yang lain. Sebenarnya
hukum dia hudud. Tapi dia kata kat sini ta'zir aja. Dipenjarakan, penjara tu ta'zir. Jadi kita baca lagi. Kenapa kena penjara? Supaya dia tidak menjadi ikutan yang buruk kepada orang lain. Tak zaman sekarang ni tak ada lah. Sepayah nak cari macam ni. Imam-imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh. Baru betul. Wajib dibunuh ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad dalam kitabnya Miftahul Khatabah wal Wa'zu. Imam-imam mazhab menyatakan wajib dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang itu kerana kekufurannya, seperti Ahmad. Tu Ahmad Imam Hambali tu Ahmad bin Hanbal kan. Imam Hambali tu kan Ahmad Hanbal. Jadi seperti Ahmad tu mazhab Hambali lah tu. Seperti Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mubarak. Manakala yang menyatakan wajib dibunuh kerana menjalankan had. Had tu hudud lah. Had tu satu, jamaknya hudud. Hudud maksudnya banyak had. Hudud tu banyak had. Had tu apa? Had tu had lah. Bahasa Melayu pun had juga. Had. Yang ni jangan langkah. Border. Had, border. Jangan langkah kena. Tu had. Tak boleh buat yang tu. Jadi kerana menjalankan had, iaitu kerana dia telah melangkah border, maka kena hukum. Jadi maknanya mazhab Hambali bunuh. Mazhab Hambali wajib bunuh orang yang tak sembahyang. Mazhab yang lain, dia kata kan, mazhab apa ni? Seperti mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah. 3 mazhab yang lain bunuh juga. Tapi beza sebab. Mazhab Hambali bunuh kerana kafir. Sebab kalau murtad, hukuman dia pancung bunuh juga. Bunuh iaitu bunuh kerana jadi kafir. Jadi namanya bunuh kerana hudud. Tapi kalau 3 mazhab yang lain, bunuh kerana kafir, bunuh kerana dia telah kufur, dia telah murtad, mazhab Hambali. Tapi 3 mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi bunuh juga, tapi bunuh kerana hudud. Tu je. Jadi bila maksud tu, apa beza dia? Beza dia, bunuh kerana kafir, lepas bunuh tak boleh mandi kapan sembahyang tanam. Tu beza dia. Potong, bagi anjing makan, bagi buaya makan. Itu sebab kafir, kena murtad. Tapi kalau dibunuh 3 mazhab yang lain, dibunuh kerana had, lepas bunuh kena mandi kapan solat tanam, sebab Islam, dan tanam di perkuburan Islam. Tu beza dia. Sila rujuk kitab Bidayatul Mujtahid oleh, salah lagi ni, Ibnu Rashad, bukan Ibnu Rushdi. Bukan Rashad. Rushdi. Rumi dia lah, Jawi kan, dia boleh letak baris. Rumi dia dah jadi macam tu dah. Roshin dal. Ra baris atas, shin baris atas, dal. Rashad juga kan, Rashad. Tapi sebenarnya ra tu baris depan. Okey. Ibnu Rushdi. Al-Qurtubi, dialah yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Inilah hukumnya syariat Islam ke atas mereka semua yang mengaku berlindung di bawah naungan Islam, sedangkan mereka dusta. Kata duduk bawah naungan Islam, iaitu beriman dan Islam, iaitu asyhadu. Tapi sedangkan mereka dusta. Dusta kenapa? Bila dah duduk dalam naungan Islam, kenalah sempurnakan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam tu apa? Kan sembahyang. Salah satunya. Maka dia macam dusta lah, kerana tidak menunaikan salah satu rukun yang penting. Itu bagi kita sebagai seorang yang faham syariat Allah itu, kita ni yang baca buku kitab dia lah, tidak merasa terkejut ke terkejut? Dia kata tak terkejut pun, dan tak aneh pun apabila mendengar hukuman yang agak berat terhadap mereka yang meninggalkan itu kufur atau fasik. Berat tu. Kalau kita faham kufur tu apa, kita faham kafir, murtad, kita faham yang tu. Fasik, pendapat yang mu'tamad kata fasik. Kita rasa fasik ni macam tak berat. Tak berat fasik ni. Fasik ni berat. Jadi dia kata kita yang duk baca kitab, kita tak rasa lah gitu. Tapi orang awam, dia kata dia akan rasa beratnya.
Semayang je pun, tak semayang je pun, tapi hati baik, banyak sedekah, banyak bantu orang, cuma tak semayang je pun. Orang luar akan kata gitu. Takkanlah boleh jadi sampai fasik, malah sampai bunuh. Bila fasik, bukan habis dekat fasik, hukuman dia penjara kan tadi, hukuman yang awal-awal lagi tu penjara. Takkan tak semayang pun penjara. Bukannya curi duit orang, bukannya rasuah, tak semayang je pun. Tu je pun tak semayang, dia kata. Tak semayang je. Okey. Dia kata orang yang tahu hukum hakam tak ada tak masalah pun, dia kata. Jadi maksud orang yang tak semayang tu, jangan lupalah ada 3 tadi. Yang pertama, sengaja tinggal solat. Kenapa tinggal solat? Kerana nak tinggal solat. Tinggal solat kerana nak tinggal solat, maka dia tertakluk kepada cerita kita cerita tadi. Jelas-jelas tinggal solat. Yang kedua, kelihatan solat tapi tidak melakukan syarat-syarat dan rukun-rukun dengan sempurna. Itu yang kedua. Dia solat tapi macam main-main. Orang buat, dia buat. Syarat rukun tak tahu, tak tahu. Yang ketiga, solat tapi cuai dalam menuntut ilmu. Yang ni yang dia sebut dalam kitab. Solat tapi cuai. Dengan sebab cuai tadi, solat tadi tak sah, maka tak ada maaf. Saya selalu baca ujung ayat surah Kahfi tu, itu adalah ayat ancaman lah bagi orang yang beribadah tapi akhir sekali tak sah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang paling rugi amal? A'mala. Amal antaranya sembahyang. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Di atas dunia dia buat ibadah Allah banyak, buat macam-macam amalan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dekat pada mahsyar nanti semuanya jadi haba'an mansura. Debu berterbangan je jadi akhirnya. Sebab apa? Sebab cuai dalam menuntut ilmu, yang mana cuai itu tidak dimaafkan. Ada cuai yang dimaafkan? Ada? Bukan. Cuai yang dia tak menuntut ilmu, maka sebab dia tak menuntut ilmu tu dan tak dimaafkan. Ada yang dia dimaafkan, baru masuk Islam, semayang salah, muafiq masbuk, dimaaf. Duduk satu tempat, nak jumpa, nak cari orang yang mengajar 700 km, tiba-tiba salah, maaf. Tapi kalau sekeliling dengan majlis ilmu, luar, online, offline semua majlis ilmu, tak maaf kalau tak tahu. Yang terakhir, bertambah jelas lagi apabila kita kita memperhatikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ural islami qawaidul din thalathatun. Ikatan Islam atau berasas-asas agama tu ada salasah, ada 3. Tertegaknya Islam atas 3 perkara. Alaihinna ussisal islamu man taraka minhunna wahidatan fahuwa biha kafirun. Halalud dam, halal darah tu apa dia? Barang siapa meninggalkan salah satu daripada 3 tadi, maka dia menjadi kafir dan halal darahnya. Syahadatu an la ilaha illallah, kafir lah. Bila kafir, maka halal darah, kafir harbi. Orang yang kalaulah dia syahadah, maka automatik darah dia tak boleh suka-suka ditumpahkan. Okay? Wassalatul maktubah, solat 5 waktu, solat yang difardukan, maknanya boleh tumpahkan darah dia. Wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Halal darah tu. Puasa, maksudnya dia tak puasa bulan Ramadan lah. Habis. Tangguh dulu. Ada tahlil apa ni? Jadi kita baca laju-laju lagi sekali lagi ni kita akan baca laju-laju juga sembahyang berjemaah. Masih lagi belum masuk. Muka surat 10 orang masuk. Jadi lepas ni pun tak apa, 2 kali kena baca laju-laju. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Malam ni ada pukul 9.30. Malam ni apa, kejap lagi, sejam daripada sekarang, kitab Kifayatul Muhtadi dekat sini jugalah. Siapa nak join boleh join. Masuk adalah percuma. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah al-subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.